Okey, kita masuk kepada tajuk seterusnya. Sebatian ion dan sebatian kovalen. Sebatian ion dan sebatian kovalen. Okey, ini kita tengok perbezaan. Untuk tajuk ni kita tengok perbezaan antara sebatian ion dengan sebatian kovalen. So, sebatian ion awak kena tahu dia adalah gabungan pemindahan elektron daripada logam dengan bukan logam. Tapi untuk sebatian kovalen, dia adalah perkongsian antara bukan logam dengan bukan logam. Sekali lagi, seulas, untuk sebatian ion, dia merujuk kepada pemindahan elektron. Pemindahan elektron daripada logam kepada bukan logam. Okey, baru membentuk sebatian ion. Tetapi untuk sebatian kovalen, bukan pemindahan elektron, tetapi perkongsian elektron daripada bukan logam dengan bukan logam. Tu, biar perhati molek gapo seroyak ni. Deh, kadang tersasul juga. Okey. Untuk pengetahuan awak, untuk sifat nak cari perbezaan untuk sebatian ion dengan sebatian kovalen, pertama sekali kita tengok dari segi kekondaksian elektrik. Okey, kekondaksian elektrik. Kita tengok one by one. Plumbum 2 bromida. Plumbum 2 bromida, okey, kalau perhatikan okey, plumbum di sini, plumbum adalah logam. Bromida itu adalah daripada bromin, iaitu bukan logam. So, logam bukan logam, jelas dia adalah sebatian ion. Untuk naftalina C10H8, C itu karbon, bukan logam. Hidrogen bukan logam. Maka jelas dia adalah kovalen. Okey? Boleh? Okey. Sekarang kita tengok keadaan fizik dia. Kalaulah plumbum, bromida itu dalam keadaan pepejal, maka mentol dia tak menyala. Tidak menyala. Okey? Sama juga naftalina. Pepejal dia tak menyala. Tetapi untuk plumbum 2 bromida, dia kita leburkan dia, maka mentol akan menyala. Untuk naftalina, dia tetap tidak menyala. Boleh kawan-kawan? Boleh. Ingat. Okey. So, kesimpulannya sekarang, awak nampak sebatian ion. Sifat fizik dia apa dia? Boleh mengkondaksikan arus elektrik. Jangan awak buat sampai ayat sini. Tetapi kena ayat lebih lagi. Apa dia? Boleh mengkondaksikan arus elektrik dalam keadaan leburan atau aqueous. Kalau ayat awak sampai di sini, maka awak takkan dapat markah. Dia kena full. Sebab apa? Sebab awak perhatikan untuk ujian ini, pepejal dia tidak mengkondaksikan arus elektrik. Tetapi boleh dalam keadaan leburan. Plumbum 2 bromida ni adalah garam tak larut. Maka dia tidak membentuk aqueous lah. Dia hanya leburan sahaja. Boleh? Sebab itulah, kalau awak perhatikan eksperimen dia, awak letaklah, kalau awak baca prosedur dia,
Bubuh dalam mangkuk pijar, pelambung dua membidang ini dicelupkan dengan elektrod karbon, pasang dengan wire semua, mentol apa semua, bateri. Lepas tu kita kena panaskan. Mula-mula bila kita celup tanpa panas, dia memang tak mengkondaksikan. So mentol tak menyala. Tetapi bila kita leburkan dia, didapati mentol menyala. Kenapa? Kerana ada ion-ion yang bebas bergerak. Kenapa dia boleh mengkondaksikan arus elektrik? Kenapa? Kerana dalam keadaan leburan, tadi kita belajar tadi kan, untuk ikatan logam. Tu ikatan logam. Kenapa ikatan logam tu boleh kondaksi elektrik? Kerana ada ion-ion nyah setempat. Ion nyah setempat tu daripada mana? Daripada konsep daripada bermulanya elektron valent. So sekarang ni, kenapa sebatan ion boleh mengkondaksikan sedangkan dia bukan ikatan logam? Dia bukan terlibat dengan ikatan logam, tetapi dia membentuk sebatan ion, sebatian. Bila sebatian, dia boleh kondaksi elektrik, tak ada jawapan lain. Kenapa dia dalam keadaan leburan, dia boleh mengkondaksikan arus elektrik? Kerana wujudnya ion-ion bebas bergerak. Kalau soalan tanya, inilah jawapan dia. Boleh kan kawan? Ion bebas bergerak. Ya, ion-ion bebas. Contohlah, okey, orang tanya, apa boleh makan? Sebab aku terliur. Sebab apa terliur? Kita rasa nak sangat-sangat benda tu. Contohnya, nikih untuk kondaksi elektrik. Sebab apa dia boleh kondaksi elektrik? Tak ada jawapan lain. Sebab ion-ion yang bebas bergerak. Tu jawapan dia. Kod bahasa Inggeris, dia apa dia? Freely moving ion. Ion. Bukan elektron ya. Freely moving ion. Ionik. Bukan. Apa dia? Itulah untuk yang sebatian ionik lah. Bukan sebatian ionik. Dia gini. Kalau logam, kita buat balik logam. Kenapa ikatan logam dalam logam ni, sebatan tu, contohnya besi lah. Besi ni boleh kondaksi elektrik. Sebab apa? Sebab ada electrovalence yang berlakunya nyah setempat tadi. Tu. Nyah setempat ini bermaksud istilah dia adalah ion-ion yang bebas bergerak. Settle. Itu logam. Logam pure logam. Okay, boleh. Tetapi untuk sebatan ion juga, dia boleh mengkondaksikan elektrik. Bukan dalam keadaan pepejal, tetapi dalam aqueous ataupun leburan. Maksudnya dia lebur atau campur dengan air. Ikatan sebatan ion ni dia boleh campur dengan air ataupun melebur. Bila lebur, ketika itu dia boleh kondaksikan arus elektrik. Kenapa? Kerana ada ion-ion yang bebas bergerak. Sedangkan naftalena ni adalah sebatan kovalent. Dia lebur juga. Dia boleh lebur. Kita panah lebur. Tapi bila kita connect dengan wire, dengan mental semua tu, didapati dia tidak boleh mengkondaksi arus elektrik. Kenapa? Kerana tiada ion-ion yang bebas bergerak. So sini dua awak ada. Pertama, sebatan ion. Sebatan ion boleh kondaksi elektrik dalam keadaan leburan aqueous. Pepejal logam. Logam ni dia pepejal. Boleh kondaksi elektrik kerana nyah setempat. Nyah setempat tu apa dia? Dia asalnya daripada electrovalent yang bebas bergerak. Ion-ion yang bergerak bebas. Gitu. Boleh? So kesimpulannya, pokoknya, keyword dia ion-ion bebas bergerak. Judin yang tanya dia. Ya. Okey. Parent. Pehedah untuk logam tu. Tapi ionik tu, apa ion tu dia bebas bergerak? Tu saya tak faham. Okey.
Apa sebatian ion ni boleh ion yang bebas bergerak? Okey, tak apa. Okey, dia gini. Screenshot dah kan ni kan? Okey. Dia begini kawan-kawan. Okey, kita ambil lah plumbum bromida tadi. Bila kita leburkan, dia akan membentuk Pb2 plus campur Br minus. Letak dua sini. Bila kita leburkan, kita panah dalam mangkuk pija ni. Okey, ni jadi leburan lah. Bila leburan, ni Pb2 plus. Pb2 plus. Br minus, Br minus, Br minus, Pb2 plus. Gitulah ibaratnya. Okey. So, ini persamaan dia punya, dia jadi ion-ion. Okey, ni dalam larutan tu. Okey, Dalam Pb2 persamaan tu. Dalam ke dia? persamaan tu kena tulis ke dipanaskan dekat nak panah? Tak ada, tak payah. Tak perlu. Untuk awak SPM awak setakat tu je. Tak payah awak nak panah dia tu. Tak payah nak awak panah. Maksudnya tak payah buat segitiga bawah tu. Tak payah. Awak pupuk awak gitu je, awak biasa-biasa gitu je. Okey, ni. Okay, sekarang ni awak perhatikan. Ni lah ion-ion yang bebas bergerak. Ion-ion bebas bergerak. Dia ada ion yang bebas. So, ion yang bebas bergerak, kita celupkan elektron. So, ambillah elektron. Letak sini. Celup elektron. Elektron tadi, kita pun sambung kepada mentol. Sambung mentol, sambung pula dengan bateri. Didapati mentol tadi menyala. Tak ada jawapan lain. Kenapa mentol ni menyala? Kerana ion-ion yang bebas bergerak. Boleh? Dalam dia panah ni. Tu. Bebas bergerak. Gana elektron dalam cas bateri tu boleh mengalir. Cas bateri tu dalam bateri tu mengalir. Okey. Ni dalam fizik pula. Dalam fizik pula. Okey. So, awak tahu dah. Bateri ini positif dengan negatif. Ni positif. Ni negatif. Dalam bateri ini, awak kena tahu, terminal negatif ni elektron tu tubik. Okey, elektron tu tubik. Elektron tu tubik, dia akan mencari siapa dia? Elektron tu pecah ke apa? Negatif kan? Negatif ni akan diterima oleh siapa? Pb ni lah. Okey, maka Pb2 plus dia akan menerima elektron. Dia akan membentuk Pb di situ. Bila berlakunya tindak balas gini, ada tindak balas kimia yang berlaku dalam dalam larutan ni, elektrolit ni. Okey? Maka dia terima satu elektron ke Pb2 plus tu? Kedua? Dua elektron lah. Kalau kita seimbang dua lah. Maksudnya saya nak ayat sini, ni ion plumber ni positif. Dia terima elektron di sini. Jadi gini. Boleh? So, Pb terbentuk. Bila Pb terbentuk, maka ada logam-logam yang duduk dalam ni. Faham ni? So, bila logam terbentuk, maka bila logam terbentuk, kita ingat balik. Tadi, ikatan logam tadi. Yang setempat. Ya, betul. Bila elektron dia ni terbentuk, elektron yang duduk dalam ni, dia akan gerak masuk kau ni pula. Faham ni? Dia tubik pergi kau ni pula. Dia berlakunya dengan setempat. Dia tubik. Masuk kau tu. Gitu. Boleh?
BR minus tu jadi gapo pula? BR minus ni dia ibaratnya dia duduk dalam ni, dia akan terima lah elektron hok mana-mana hok ada hok duduk dalam ni. Dia bukan Faham? pemangking ke gapo je lah. Tak ada mangking, tak ada mangking tak ada Okay. mangking. Okey, tak ada mangking. Dia gitu. Sebab Okay. ya gitulah. Konsep dia mudah. Boleh. Saya Settle. dapat. Okey. Tak apa, yang ni awak dalam exam dia tak akan tanya benda-benda gini. Awak dia akan tanya hak gini lah. Kenapa mentor tu menyala? Jawapan dia ni sahaja. Tak ada jawapan lain. Deh. Bapa awak Baru makan pehel. Gada-gada ni. Yalah baru pehel lah. Kalau saya tak explain tadi, apa ayam tu? Dia tiba gitu. Rupanya ayam tu baru jadi asam balik. Lepas tu dia hanya sempat. Memang. Okay. Deh. Baguslah awak tanya. Tanya kat baguslah. Lagu tu lah kita kena tanya. Deh, kadang-kadang deh. Tak apalah. Yang lain ambil manfaat. Gapo hok soyak tu soyak. Deh. Kalau awak tanya, insya-Allah kalau saya boleh jawab, kita boleh jawab. Mana penting kita boleh kongsi sama-sama. Biar lagu tu.